Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, bertemu lagi kita pada kali ini dalam mata pelajaran Sejarah tahun 4. Kalau sebelum ini kita sudah belajar tentang pengertian sejarah, jadi hari ini kita teruskan lagi ke depan sikit. Kita kenal sumber-sumber sejarah. Murid-murid boleh membuka buku teks pada halaman 6. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okey, cikgu sudah terangkan hari itu apa maksud sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Apa dia sumber primer? Apa dia sumber sekunder? Terbelit lidah sikit nak sebut. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Maksudnya sumber yang kita dapat tu belum diubah daripada bentuk asalnya. Maksudnya benda tu macam tu, dapat kat kita pun macam tu. Okey. Contoh sumber sekunder ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Okey, ada 4. Ingat ya, sumber primer ada 4. Fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Okey, kita tengok apa makna 4 sumber ni. Yang pertama, fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Senang awak nak tahu, antara fosilnya seperti dinosaur. Bukan dinosaur, tulang dinosaur. Okey, yang kedua, manuskrip tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Hikayat Hang Tuah ni adalah satu manuskrip yang menceritakan tentang Hang Tuah lah. Hikayat Hang Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan yang merentasi sepanjang zaman naik turun kerajaan Empayar Melaka pada zaman Hang Tuah lah. Seperti yang kita tahu, Hang Tuah merupakan seorang laksamana yang terutama serta pahlawan Melayu yang taat kepada raja, kepada sultannya, terutama semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah di Melaka pada abad ke-15. Hikayat ini dipercayai mula ditulis sekitar tahun 1700. Tetapi manuskrip lengkap bertarikh 1849. Maksudnya pada tahun 1700 tu hikayat ni sudah mula ditulis tapi belum lengkap. Okey, jadi yang lengkap adalah manuskrip yang bertarikh 1849. Dalam ni hikayat Hang Tuah ni dia ceritalah kisah hidup Hang Tuah yang betul. Sulalatus Salatin pula adalah satu manuskrip yang juga dikenali dengan nama Sejarah Melayu. Kita kalau orang Melayu nak kenal bangsa kita dengan lagi bagus, lagi baik, lagi benar, kita kena baca Sulalatus Salatin ni ataupun Sejarah Melayu. Sulalatus Salatin merupakan satu karya sejarah mengenai kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita tahu macam mana Kesultanan Melaka tu boleh jatuh, boleh kena serang. Sulalatus Salatin ini ditulis oleh beberapa orang pengarang Melayu. Namun terdapat pendapat yang mendakwa apabila Portugis datang menakluk Melaka pada tahun 1511, salinan sejarah Melayu telah dibawa ke Goa. Goa ni terletak di India sebelum dibawa balik ke Johor. Sulalatus Salatin ini ditulis di Melaka dan dibawa bersama-sama Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka pada tahun 1511. Masa Portugis menyerang Melaka, Sultan Mahmud Shah bawa
buku manuskrip sejarah Melayu ni bersama dia. Naskah asal ini kemudian dibawa ke Johor. Okey, tulisan ataupun teks yang pada masa kini merupakan tulisan yang disalin, dipercayai berasal sejak tahun 1356 dan disunting semula, diedit sikit-sikit pada 1612. Salinan manuskrip yang ada sekarang ni bertarikh 1808. Seterusnya kita tengok kepada sumber yang ketiga, iaitu artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat-alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Sumber prima keempat, dokumen rasmi. Dokumen rasmi ini mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Baik, kita tengok pula sumber sekunder ataupun sumber kedua. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Dia daripada sumber asal juga, tapi ianya telah diolah, ditambah baik dan sebagainya. Contoh sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Okey, dia ada 4 juga. Yang pertama buku. Sebagai contoh yang paling dekat dengan kita, buku sejarah ni lah. Buku sejarah yang kita belajar ni, yang kita guna sekarang ni, segala yang ada di dalam buku ini adalah daripada sumber prima. Daripada sumber prima, contoh manuskrip tadi, Hikayat Hantu Wah, Sulalatus Salatin, ditulis balik ke dalam buku teks. Dia jadi sumber sekunder, dah jadi sumber sekunder. Sumber prima tadi daripada yang asal tu. Okey, manuskrip yang asal tu. Ambil, salin balik, letak dalam buku teks supaya kita boleh belajar. Nanti kamu boleh tengok, kita ada macam-macam topik lagi pasal kerajaan Melaka dan sebagainya. Yang kedua, majalah. Majalah ni dia ada macam-macam lah. Okey, contoh majalah yang ilmiah, majalah sekolah. Sekolah kita tak ada majalah. Sumber sekunder yang ketiga, akhbar. Akhbar ni surat khabar. Okey, berita-berita yang ada di dalam tu semuanya betul, benar. Kita sekarang dah jarang ataupun kurang membaca akhbar. Sepatutnya kita perlu terus membaca akhbar sebab dalam tu banyak cerita ataupun berita yang betul. Ni kita duk dengar dalam Facebook yang tak tahu betul ke tak. Kita dengar dalam Instagram, tak tahu betul ke tak. Kadang-kadang benda tu menjadi fitnah. Ya, betul, fitnah. Yang keempat, risalah. Okey, risalah ni ialah merujuk kepada bahan-bahan edaran ataupun siaran. Risalah ni dia memberikan kita maklumat dan penerangan terperinci tentang sesuatu produk yang berkaitan dengan apa-apa yang dia nak bagi tahulah risalah ni. Okey. Jadi kini risalah ni menjadi salah satu bahan untuk contohnya sekolah. Sesebuah sekolah tu berkomunikasi dengan orang awam, ibu bapa kamu. Sekolah akan keluarkan risalah dan sebagainya, menceritakan tentang sekolah ni lah. Okey, dalam risalah tu dia ada maklumat-maklumat tentang sekolah tu nanti. Risalah juga berfungsi untuk kita mempromosikan atau mengiklankan barangan. Kita nak jual barang pun kita guna risalah. Sekarang ni jaranglah orang post dalam Facebook je. Nak jual barang dalam Instagram, nak jual barang kan. Dulu kita pakai risalah. Okey, apa-apa yang ada dalam risalah tu dia tak besar, dia sekeping kertas pun boleh jadi risalah. Dalam risalah tu, apa yang kita nak jual, semua maklumat ada dalam tu. Dan maklumat dalam tu mesti betul lah. Baik. Jadi, sumber sejarah ni pentinglah untuk dijadikan sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Kalau tak ada sumber sejarah ni, kita tak tahu apa yang jadi pada masa lalu, pada masa silam dan sebagainya.
Jadi, sumber-sumber sejarah ni sangat penting untuk kita semua. Cikgu rasa sampai di situ saja PDP kita pada hari ini. Cikgu akan letakkan link untuk kamu jawab soalan di bawah di bahagian description ni. Okey. Dan kamu kena ingat apakah maksud sumber primer dan maksud sumber sejarah. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, sumber primer tadi ialah sumber yang pertama. Sumber primer ni berada dalam bentuk asal dan belum diolah ataupun belum diubah-ubah. Manakala sumber sekunder pula ialah sumber yang kedua, iaitu penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Itu. Okey, ingat tu beza dua tu. Okey, jadi hari ni awak kena ingat dua benda ni ya. Okey. Baik, nanti jangan lupa jawab soalan dekat bawah ni. Assalamualaikum dan bye-bye.